Tidur dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. آمين يا رب العالمين. أما بعد الحمد لله. Suara dengar? Nah, insyaAllah kita sambung bicaraan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua yang memberi salam. Baik, sambungan di muka surat 34, contoh 18 daripada tajuk Mustahadhah Mubtada'ah Mumayyizah. Bismillahirrahmanirrahim.
contoh 18 muka surat 34. Pertama kali keluar darah 4 hari darah kuat, yakni hitam. Contoh kita di sini 12 hari darah lemah, yakni merah. Contoh 18, 4 hari darah kuat, 12 hari darah lemah. So jumlah dia semua 16 hari. Boleh dapat? Contoh 18. Baik, tengok keterangan dia kata apa. Darah 4 hari pertama dikira sebagai haid, darah 12 hari berikutnya dikira sebagai istihadah. Mandi hadas pada permulaan hari ke-16 dan qada solat 11 hari. Bermula pada hari ke-16 dihukum suci dan tunai solat seperti biasa setelah lain-lain ibadah berkait suci. Nah, baik. Mustahadah, mubtada'ah, mumayyizah. Ingat lagi tak mubtada'ah ni apa? Mubtada'ah ni apa? Mubtada'ah ni apa? Mubtada'ah ialah pertama kali keluar darah dan dia belum pernah beradat. Pertama kali keluar darah, terus dijangkiti istihadah, maka dia dinamakan mustahadah. Wanita yang dijangkiti, didatangi istihadah, terkena padanya istihadah. Jadi dia pertama kali datang darah, adat tidak ada lagi. Jadi kata mumayyizah, maksudnya apa? Mumayyizah. Mumayyizah maknanya dia tahu membezakan darah dan mencukupi syarat-syarat tamyiz. Ada berapa syarat tamyiz? Syarat tamyiz ada 4, kena ingatlah. Kalau boleh hafal baguslah. Darah kuat tidak kurang sehari semalam atau 24 jam. Darah kuat tidak lebih 15 hari 15 malam. Darah lemah tidak kurang 15 hari 15 malam bagi darah yang berterusan ataupun istimrar. Dan darah lemah tidak diselangi oleh darah kuat. Jadi dalam contoh ini, kes mustahadah, mubtada'ah, mumayyizah. Pertama kali kedatangan darah dalam hidup dia, terus dijangkiti istihadah. Tapi dia tahu untuk membezakan darah dan masuk syarat tamyiz. Masuklah syarat tamyiz. Masuklah syarat tamyiz. Masuklah darah kuat, hitam, tidak kurang 24 jam sehari semalam. Dan tidak lebih 15 hari 15 malam. Nah, masuklah syarat.
Okey. Kemudian dia darah hitam 4 hari. Darah merah 16 hari. 12 hari, maaf. Keseluruhan darahnya berapa hari? Keseluruhan darahnya 16 hari. 16 hari ini sudah keluar daripada maksima haid. Kena ingat, minima haid 24 jam atau sehari semalam. Maksima haid 15 hari 15 malam. Sekarang darahnya keluar berterusan berjumlah 16 hari. Bila 16 hari bermakna darahnya sudah lebih daripada 15 hari 15 malam. Mana telah keluar daripada maksima tempoh haid. Okey. Bila darah berterusan melebihi 15 hari 15 malam. Sangkut-sangkut lagi ke? Tak tahulah, lain saya lah kot. Tak apa okey, minta maaf lah banyak-banyak. Nak tahu dia mustahadah ataupun tidak? Mustahadah. Sekarang ni kita sedang bicarakan istihadah di dalam haid. Okey. Lagi dia elok lah tu, dia baru panas. InsyaAllah. Setakat ni, sangkut-sangkut tadi tu menjejaskan kepahaman kata apa yang kita sedang bicarakan ni. Yang sangkut ni semua orang Terengganu je. Kan? Dan nama tu semua nama orang Terengganu. Betul tak? Cuma gelap Ustaz. Tak nampak muka Ustaz. Buat apa tengok muka? Tengok whiteboard ni je nak mengaji. Tak tengok muka. Kalau konsert, iyalah nak tengok muka. Ni bukan konsert. Nak tengok muka, nak tengok. Puan Mangga Merah. Puan Mangga Merah. Puan Mangga Merah, dia kata dia baru join. Baru join kelas ke ataupun baru berjinak dengan kuliah berkaitan dengan fiqh darah wanita. Orang Terengganu dah elok belum? Orang Terengganu. Tadi yang mana nak tengok muka tadi dah nampak belum? Tengok lagi sekali. Okey, dah. Tak apa, baru berjinak-jinak, pelan-pelan ikut, tapi kena tengoklah ulangan. Kalau ada rezeki lebih, belilah kitab rujukan. InsyaAllah. Siapa yang screenshot tu?
Orang Terengganu ni ada masalah musim tengkujuh barangkali angin tiup lain dia pi ke belah-belah lain. Siapa-siapa yang first time join pelan-pelan ikutlah, pelan-pelan insya-Allah. Nanti sahabat-sahabat kita yang lain dia akan cuba dia akan cuba bantu. Kalau tak tahu tanya aja. Yang mana belum ada buku rujukan, insya-Allah mudah-mudahan direzekikan Allah boleh beli buku rujukan. Buku rujukan ni disusun oleh Abu Ahmad. Kelas ini disampaikan oleh Adam Afzan. Buku susunan Abu Ahmad, penyampai kuliah Adam Afzan. Okey. Okey, sekarang contoh 18 dah lah habis. Okey, yang mana yang baru tu, baru berjinak-jinak, baru first time mengikuti kelas berkaitan haid. Nanti insya-Allah pelan-pelan Allah bagi kepahaman. Sekarang tajuk dia mustahadah. Mustahadah ni orang yang dijangkiti istihadah. Dan tajuk kita sekarang istihadah di dalam haid. Macam mana nak tahu istihadah di dalam haid? Lihat pertama darah berterusan melebihi 15 hari. Macam mana boleh melebihi? Melebihi 15 hari. Okey. Yang kedua, darah hari ke-15 bersambung dengan darah hari ke-16. Jelas dulu. Okey, jelas dulu. Macam mana nak tahu istihadah di dalam haid? Istihadah di dalam haid, pertama darah berterusan melebihi 15 hari malam. Maknanya daripada hari pertama sampai hari ke-16, 17, 18 dia berterusan. Ataupun darah hari ke-15 bersambung dengan darah hari ke-16. Apa bezanya? Bezalah. Yang pertama ni berterusan daripada hari pertama sampai hari ke-16, 17, 18 dan seterusnya. Yang kedua ni darah hari ke-15 bersambung dengan hari ke-16. Contoh, dia dah keluar darah 4 hari, berhenti dah 10 hari, keluar pula hari ke-15. Lepas hari ke-16 keluar lagi, bersambung. Walaupun di tengah-tengah tu dah berhenti sekejap. Tiba-tiba hari ke-15 keluar balik darah, hari ke-16 pun keluar lagi. Bersambunglah 15 dengan 16 tu. Itu juga dikira istihadah di dalam haid. Tapi kalau tak bersambung antara 15 dengan 16, dipanggil istihadah baki suci. Jelas tak dulu? Bagi jelas ni dulu. Kadang benda ni jarang disebut. Nak kenalkan istihadah tu. Okey. Jelas dulu. Separuh jelas pula. Baik. Kalau darah dia keluar daripada hari pertama sampai hari ke-16, 17, 18, maknanya bersambung lah. Bersambung sebab apa? Kenapa 15 itu angka dia? Poin dia kenapa di situ ada 15? 15 ni indikator ukuran untuk maksima bagi haid. Tempoh maksimum untuk haid ialah 15 hari 15 malam.
Okey, tempoh maksima haid 15 hari 15 malam. Kiranya darah itu keluar melebihi 15 hari 15 malam berterusan. Daripada hari pertama sambung sampai hari ke-16. Macam contoh ni lah. Dia masuklah istihadah di dalam haid. Atau darah tu keluar. Keluar sekejap 4 hari, berhenti 10 hari, keluar balik hari ke-15. Hari ke-15 yang keluar itu masih dalam tempoh maksima haid. Tetapi hari ke-16 pun keluar lagi. Bersambung antara 15 dengan 16. Daripada hari pertama dia keluar tu. Bila bersambung juga termasuk dalam istihadah di dalam haid. Jelas dulu tak? Istihadah baki suci ni maksudnya ya, istihadah baki suci, tak? Bila namanya istihadah, semuanya suci. Sama ada istihadah baki suci atau istihadah di dalam haid. Yang istihadah, yang dihukum istihadah itu, namanya istihadah, tentu dia suci. Cuma nama darah yang masih keluar tu tak dihukum sebagai haid. Dia dihukum sebagai istihadah. Bila darah dihukum sebagai istihadah, dia suci. Hukum dia sebagai suci. Walau keluar darah. Cuma darah yang keluar tu dinamakan darah istihadah. Darah penyakit. Yang tak dihukum haid, tak dihukum nifas. Bila darah tu tak dihukum sebagai haid, tak dihukum sebagai nifas, maka darah tu dihukum sebagai istihadah. Darah yang dikategori sebagai istihadah, maka hukumnya suci. Wajib solat, wajib puasa. Bagaimana keadaan darah yang dikatakan istihadah baki suci? Istihadah baki suci, dia tak keluar berterusan melebihi 15 hari. Nah, atau dia keluar tak bersambung dengan antara hari 15-16. Dia berhenti dekat hari ke-2. Contoh dia berhenti ya, keluar darah sampai hari ke-12. Hari ke-16 baru keluar balik. Bila hari ke-16 baru keluar balik. Tak? Yang keluar ni istihadah, tapi nama ni istihadah baki suci. Dia tak perlu pedulikan yang ni. Nah, yang kita dah bahas dah sebelum ni kan. Okey. Sekarang kita fokus kepada tajuk ni dulu. Tak apa, yang mana yang belum nampak gambaran, kita sarankan ulang kaji semula daripada siri pertama dulu. Kena ulang kaji. Kena tengok perlahan-lahan, slow-slow insya-Allah. Minta pada Allah, beri aku kekuatan ya Allah untuk dapat istiqamah, mengulang kaji pelajaran yang aku nak sangat ambil tahu, yang aku nak sangat tahu, yang aku teringin sangat nak faham. Minta supaya Allah hadirkan rasa minat dan semangat. InsyaAllah, kalau diikut balik daripada siri pertama, dia akan faham insyaAllah. InsyaAllah akan faham. Tapi kalau fokus betul-betul juga, walaupun baru bermula daripada siri yang ke-9 ini, pada tajuk yang kita dah ke depan ni pun, akan kita ada ulang-ulang juga sedikit demi sedikit tajuk yang lepas. InsyaAllah. Mudah-mudahan dapat juga kepahaman. Baik, fokus kita pada contoh untuk hari ini, pada muka surat 34 itu, contoh 18, dia kata perempuan ini cerita mustahadah, mubtada'ah, mumayyizah. Perempuan yang dijangkiti istihadah, yang pertama kali datang darah, belum pernah beradat, belum pernah keluar haid, belum pernah suci antara dua haid, tapi dia mumayyizah. Makna mumayyizah ni dia tahu membezakan darah, dia kenal darah dan masuk syarat-syarat tamyiz. Syarat tamyiz yang 4 tu. Syarat tamyiz yang 4 tu, sebaiknya dihafallah. Darah kuat tidak kurang 5 sehari semalam atau 24 jam. Darah kuat tidak lebih 15 hari 15 malam.
darah lemah tidak kurang 15 hari 15 malam. Bagi darah yang berterusan, istimrar tu, betul darah lemah tidak diselangi, tidak terpisah dengan darah kuat. 4 ini sebaik-baiknya dia apa? Kita akan ulang setiap kali kelas, kita akan ulang-ulang. InsyaAllah, mudah-mudahan jadi ingatan. Tak perlu dibaca-baca untuk apa, tapi sentiasa lazimkan kita menyebutnya. Okey. Perempuan ni pertama kali datang darah, dia kenal darah. 4 hari darah hitam, 12 hari darah merah. 4 hari darah kuat, 12 hari darah lemah. So macam mana kita nak hukum perempuan ni? Kita nak hukum darah bagi dia. 4 hari darah kuat, 12 hari darah lemah. Okey. Oleh kerana kita bahas tentang mumayyizah, line saya ni kot, saya rasa line saya kot ada masalah malam ni. Tapi mudah-mudahan tidak menjejaskan kepahaman lah. Line saya barangkali. Minta maaf banyak-banyak. Okey. Oleh kerana dia kenal darah, maka untuk mumayyizah, bagi kategori mubtada'ah, hanya darah kuat sahaja dihukum sebagai haid. Okey, pertama kali datang darah, tak ada adat-adat lagi, maka darah kuat dihukum sebagai haid. Jadi darah kuat dia yang mana? Yang pertama, 4 hari yang pertama. Maka 4 hari yang pertama ni dia dihukum sebagai haid. 12 hari berikutnya dikira sebagai istihadah. Istihadah. Tapi dia mula mandi pada permulaan hari ke-16. Kenapa mandi pada hari ke-16? Habis tu dah kata haid 4 hari yang pertama saja. Hari ke-5 ni mandilah. Tak boleh. Kenapa hari ke-5 tak boleh mandi? Sebab keadaan sebenar, ini kita cerita yang dah berlaku. Tak? Dah berlaku dia panggil apa? Tak? Madhi ke mudhari'? Madhi. Kalau orang putih, past tense. Tak apa lah. Okey. Keadaan sebenar, pada hari ke-5 ini, kenapa tak boleh mandi lagi? Kerana keadaan sebenar, hari ini hari ke-4, tengok-tengok darah hitam. Tengok darah hitam. Hari ke-4, tengok-tengok darah hitam. Lepas tu, hari ke-5, darah merah pula. Adakah dia boleh terus mandi? Tak boleh lagi lah. Pasal apa tak boleh mandi? Kerana pada hari ke-5 tu, darah merah. Walaupun darah merah, tetapi masih dalam tempoh maksimum haid. Maka, pada ketika hari ke-5 tu, dia tak mandilah lagi. Kerana walaupun darah berubah daripada hitam kepada merah, tetap lagi sah sebagai haid. Kalau hari ke-6 berhenti, hari ke-5 tu walaupun merah, tetap hukum haid. Hari ke-6 kenapa tak mandi juga lagi? Sebab masih dalam tempoh haid, tempoh sah haid. Samalah hari ke-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hari ke-15 dia tengok darah warna merah. Masih lagi sah nak dihukum sebagai haid kerana masih dalam tempoh maksimum haid. Okey. Apabila hari ke-16 pun masih keluar lagi darah merah, bermakna tidak ada lagi tunggu bagi dia. Sebab apa? Sebab dah keluar daripada tempoh maksimum haid ni. Maka nak tak nak mesti kena mandi hadas. Sebab tu mandi pada hari ke-16. Oh, habis tu haid dia kira 15 hari ya? Tidak. Kenapa tak boleh kira 15 hari? Kerana darah ni bersambung. Bila darah bersambung daripada hari pertama sampai hari ke-16, dia tidak ada adat. Dia tak pernah haid sebelum ni. Habis tu dah kalau tak ada adat nak kira haid dia berapa hari? Kira darah yang kuat. Sebab dia kenal darah. Oleh kerana dia kenal darah dan dia catit darah dia. Sebab tu poin dia di sini. Orang yang
Orang wanita, poin pertama sekali yang dia kena tahu ialah membuat catatan tarikh waktu keluar darahnya. Membuat catatan warna permulaan keluar darahnya. Dan membuat catatan apabila berlaku perubahan warna darahnya. Jelas tak dulu? Jadinya dari hari kelima hingga ke-15 tak boleh solat lah. Tak boleh kan? Daripada hari pertama ni dia tak solat. Bila dia keluar darah, hitam ke, biru ke, hijau ke, bila keluar darah, dia tak solat Tak? Darah biru tak ada, hijau ada tapi bukan mazhab Syafi'i. Saja nak sebut je tu. Bila hari pertama dia keluar darah warna hitam, dah memang tak solat lah. Hari kedua warna hitam tak solat, ketiga warna hitam tak solat, keempat warna hitam tak solat, kelima warna merah pun tak solat. Pasal apa tak solat? Pasal dalam tempoh maksimum haid. Hari ke-6 pun tak solat, tujuh tak solat terus semua ni. Tapi kalaulah berhenti pada hari ke-7, hari ke-8 dah tak ada dah. Contoh hari ke-8 dah tak ada. Jadi semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 walaupun 4 hitam, 3 merah, semua hukum haid. Pasal apa pula hukum haid semua? Pasal dalam tempoh sah haid 15 hari 15 malam. Jelas dulu. Boleh. Jadi dalam kes ni, bila dia tengok-tengok sampai hari ke-15, kalau hari ke-15 ni berhenti, hari ke-16 tak ada dah. Mana 15 hari lah haid dia. Walaupun ada hitam, ada merah. Pasal apa 15 hari pula haid? Pasal berhenti ngam-ngam di dalam tempoh maksimum haid. Kita ambil yang maksimum haid lah. Pasal 15 hari ni sah untuk dihukum haid kerana dalam tempoh maksimum haid. No alia atilia. Tak usah duk jelas sangat noh. Lepas tu sambung ayat tu. Tak usah duk jelas sangat noh. Cak gi bagi soalan tak dapat jawab noh. Okey. Sangkut lagi. Baik. Okey. Jadi dalam kes ini, waktu dia melalui hari demi hari, daripada hari pertama sampai hari ke-15, dia tak solat lah. Pasal apa? Pasal dia berada di dalam tempoh maksimum haid. Okay. Suddenly, okay, the blood is still going on until the day of 16. Faham tak dulu? Faham tak? Jika darah keluar dalam tempoh 15 hari, lepas tu dia stop, tak lebih 15 hari. Tak kisahlah warna apa pun, semua ni dihukum sebagai haid. Okey. Okey. Baik. Waktu dia sedang melalui hari demi hari demi hari, waktu tu dia di dalam tempoh maksimum haid, maka dia tak solat lah. Sehingga hari ke-15, masih lagi dia tak solat kerana dalam tempoh sah haid. Tengok yang suddenly tadi tu, 16 hari, hari ke-16 keluar lagi. Bila hari ke-16 keluar lagi, bermakna darah tu bersambung, berterusan daripada hari pertama sampai hari ke-16. Sehingga keluar daripada tempoh maksimum haid 15 hari 15 malam. Apabila telah keluar daripada tempoh 15 hari 15 malam, tak nak hari ke-16, kena mandi lah. Pasal dah bukan dalam tempoh haid.
Tetapi nak hukum sebagai haid berapa hari? Nak hukum sebagai haid berapa hari inilah yang kita kena balik kepada dia punya perbincangan. Tajuk yang sedang dibincangkan iaitu mubtada'ah, pertama kali datang haid. Tak pernah datang haid lagi sepanjang hidup ni, tiba-tiba datang haid terus jadi masalah macam ni. Tu panggil mustahadah. Wanita yang didatangi, dijangkiti oleh darah penyakit, istihadah. So dia tidak pernah beradat. Bila tidak pernah beradat, okey. Bila tidak pernah beradat, kita nak hukum adat dia macam mana? Tengok pula dia ni kenal darah ke tak. Okey, dia kenal darah. Bila kenal darah, reti beza darah, tu yang panggil mumayyizah. Okey. Oleh kerana dia kenal darah yang keluar dia dalam tempoh 15 hari ke belakang tu, ada perubahan warna tak? Ada. Ada yang kuat tak? Ada. Ada yang lemah tak? Ada. Sebab dia kenal. Okey, bila ada kuat dan lemah, maka yang dihukum sebagai haid hanya darah kuat. That's why we take a strong blood. Untuk dihukum sebagai haid. And then the weak one, from 5th until 15, cannot. Darah kuat dan lemah ni, darah hitam paling kuat. Kedua, darah merah. Ketiga, darah merah kekuningan. Keempat, darah warna kuning. Kelima, darah perang. Keruh. Okey. Jadi hitam lebih kuat daripada merah. Maka darah yang hitam saja yang dihukum sebagai haid. Okey, yang dihukum sebagai haid ialah darah yang kuat daripada hari pertama hingga hari keempat saja. Maka darah hari kelima hingga hari ke-15 ni darah lemah. Tak dihukum sebagai haid, dihukum sebagai istihadah. Maka bila dia mandi pada hari ke-16, tadi dia tak solat ni waktu hari ke-5, ke-6, ke-7, waktu bermula daripada bermula darah merah tu pun dia tak solat. Yang depan ni memang tak solat dah. Tapi dah dihukum sebagai haid. Memang dah tak payah solat. Tak payah qada pun. Jadi yang bermula darah merah daripada hari ke-5 sampai hari ke-15 pun tak dihukum sebagai haid tadi. Dihukum sebagai istihadah. Yang ni yang kena qada ni. Berapa hari? Berapa hari kena qada? Berapa hari? Dah 15 tolak 4 nak kira apa lagi? Ya ilaha illallah. Dah ada tulis dah dalam contoh tu pun. Mandi hadas pada permulaan hari ke-16. Qada solat 11 hari. Lepas dia mandi pada hari ke-16 ni, 11 hari ke belakang ni yang darah merah ni, dihukum istihadah, maka dia wajib qada semula. Inilah permasalahan dalam bab istihadah. Jelas ke tak dulu? Orang yang dia ikut daripada awal dah dengar, insya-Allah rasanya dia jelas. Tahu tak?
Do you want me to explain it again? Sebenarnya. Ni kalau dia kena darah, kalau tak kena darah, nantilah belum masuk sampai tajuk dia. Mustahadah, mu'tadah, ghairu mumayyizah. Nanti kita sampai tajuk dia insya-Allah. Bila tak kena darah, secara sambil lalu kita boleh sebut bila tak kena darah. Bila tak kena darah, kita anggapkan bila dia tak kena darah. Dia tak kena darah, atau dia tak ingat darah ada ke, darah hitam ada ke, darah merah, tak ingat apa semua, kita anggapkan darah itu keluar sama sifat semua. Pasal apa? Pasal dia jadi ghairu mumayyizah, jadi dia tak kena darah, tak dapat beza darah. Bila dia kategori ghairu mumayyizah, tak kena darah, tak ingat darah apa semua, tak ingat, yang dia tahu keluar darah saja, maka bila dia mandi hari ke-16 ni, yang hukum haid hanya sehari semalam yang pertama saja. Jadi yang lain ni semua kena qada 14 hari balik. Itu cerita ghairu mumayyizah nanti. Kalau lah budak ni awal haid, pada umur awal haid, 9 tahun keluar darah dah. Mak dia pandai. Mak dia reti tengok bak darah, mak dia yang tolong-tolong ni. Mak dia yang tolong tengok darah dia, mak dia yang kenal, mak dia lah tolong habaq kat dia. Mak dia lah tolong hukumkan untuk dia. Sama seolah-olah macam orang yang dia pergi tanya dengan ustaz ke ustazah ke, saya ada masalah, darah saya keluar sekian, saya sekian. Kan ustazah tu tolong habaq, oh hang ni kira macam ni, hang ni jadi macam ni, darah hang macam ni, hang hukum hang macam ni, jadi hang haid kira banyak ni, jadi kena qada balik macam ni. Boleh faham? Okey. Maaf Ustaz, ada sahabat minta tanyakan. Dia seorang yang alami masalah darah putus-putus tu. Hari ke-7 darah berhenti. Dia mandi dan solat. Kemudian hari ke-8 dia nak mandi solat subuh, ada keluar warna keruh. Dikira haid kan? Ya, dikira haid. Tak boleh solat. Walaupun semalam dia dah mandi wajib dah. Sempat solat 1-2 waktu dah contohnya. Hari ke-8 subuh nak mandi pula, tengok ada keruh-keruh pula. Dikira haid balik. Waktu zuhur dia cek tak ada dah, mandi wajib balik. Bila cek waktu zuhur tu tak ada dah, terus mandi wajib pula. Tak payah tunggu 24 jam dah. Dia tak ada istilah tunggu 24 jam pun sebenarnya. Sebenarnya dia tak ada istilah yang kata kena tunggu sehingga 24 jam. Tak ada pun. Daripada hari pertama tu, kalau dia keluar satnya, daripada pukul 8 pagi sampai pukul 2 petang. Pukul 2 petang dia cek memang tak ada. Bila tak ada, terus solat je. Tapi tak payah mandi. Pasal apa tak payah mandi? Pasal belum cukup 24 jam. Sekali lagi asar baru keluar balik pula sampai maghrib. Ada lagi 3 jam. Asar tak payah solat. Maghrib cek, tengok tak ada pula. Bila tak ada, maghrib tu solat. Qada lah asar. Jelas tak? Boleh Okey. Sahabat-sahabat kita jawab tu betul dah tu. Semua alim-alim belaka dah tu. Tu Ustazah Solehah Alami, Ustazah Nur Ashikin Abdul Halim. Lagi apa? Banyak sangat ustazah ni. Ustazah Alia. Banyak lah. Okey.
Baik, lepas tu yang 4 hari ni jadi adat lah bagi dia. Bila dah dia mandi, yang 11 hari tak kira haid, 4 hari yang mula saja kira haid, 4 hari inilah adat dia. Dia pegang hak ni, dapatlah adat dia. Nah, dah yang ni hukum haid, jadi haid dia. Adat 4 hari ni. Ya, ini cerita first time datang darah terus jadi lagu ni. Kalau dah beradat nanti dalam tajuk muqtadah. Sekarang ni mubtadaah. Baik. Ustazah Dr. Majatul Akmal. Elok semua tukar nama, bubuh depan tu buah nama ustazah. Nah. Mangga merah esok. Esok jadi ustazah ke? Ustazah mangga, tapi tak macam tak sedap pula ustazah mangga merah. Tapi tak apalah, orang tak apa kenal kan. Jangan marah lah. Anak. Depa lama-lama ni, yang dah join lama-lama ni, depa memang macam tu. Orang tua ni bukan boleh serius kan lagi. Depa maju. Okey dah, jelas ni. Habis ya. Okey. Dia hari ke-16 ni, bila dia dah mandi, walau darah masih keluar, tetap dia solat macam biasa, puasa kalau bulan puasa. Yang kat sini, yang hukum istihadah ni, solat kena qada, puasa pun kena qada. Pasal dia memang tak puasa dah tadi. Selagi mana darah tidak melebihi 15 hari 15 malam, darah merah ni dalam kes ni dihukum istihadah lah apabila hari ke-16 masih keluar. Tapi kalaulah hari ke-16 tak keluar sampai 15 stop, maka yang merah ni pun haid juga. Sebab apa? Sebab dalam tempoh maksimum haid. Tajuk kita ni istihadah. Bila istihadah mesti darah tu lebih 15 hari. Faham? Okey? Jelas dulu. Boleh? Dapat? Okey habis. Okey. Yang ni muka surat 34. Ni muka surat 34. Sekarang kita nak sambung contoh 19. Muhammad. Sekarang contoh 19. Muka surat 35. Soalan apa pula? Soalan apa? Soalan apa? Kat mana tengok soalan dia?
Jak ustaz. Kalau hari ke-16 tu tak keluar darah, yang datang merah tu kira haid juga. Jadi tak perlu qada solat. Ya, tak perlu qada lah, dah nama haid. Bila namanya haid, kalau sah dihukum sebagai haid, maka solat tidak perlu diqada. Puasa saja qada. Okey. Jelas. Habis. Nak? Ha. Okey, tadi kita dah terangkan dah. Darah merah ni dikira istihadah sekiranya bersambung sehingga hari ke-16. Kalau tak bersambung sampai hari ke-16, berhenti kat 15 saja, darah merah ni pun dihukum sebagai haid. Tapi kena faham, ini kita duk bahas berkaitan dengan istihadah bagi mubtada'ah, iaitu perempuan yang pertama kali datang darah. Dan dia mumayyizah. Mumayyizah artinya dia tahu membezakan warna dan sifat darah. Jadi dia kenal. Tapi kena tanda lah juga. Kalau kenal saja tapi keluar darah tak tanda pun tak boleh juga. Okey. Okey. Jelas dulu Lepas tu dah ingat tadi kita bagi tahu. Seorang wanita bila kedatangan darah, tanda catit berapa hari bulan, pukul berapa. Kemudian warna apa. Itu kalau dia tengok lepas beberapa hari bertukar warna, tanda pula berapa hari bulan dan pukul berapa bermulanya perubahan warna. Tak? Barulah senang untuk dia nak counter keadaan darah dia. Boleh faham? Okey, baik, habis. Contoh 19. Contoh 19. Habis. Asal-asalnya 2025 lah kita khatam ni, buku ni, kitab ni. Darah lemah yang tak boleh kurang 15 hari tu, kalau darah dia berterusan setelah hari ke-15. Berterusan melebihi 15 hari 15 malam. Kalau yang kes tadi disebabkan darah dia bermula pada hari ke-16 tu, darah lemah dia tadi tu tak cukup, tak melebihi 15 hari 15 malam, maka tak masuk syarat tamyiz ketiga tu. Syarat tamyiz ketiga yang darah lemah mestilah tidak kurang 15 malam tu kalau darah dia berterusan. Berterusan tu maknanya nanti kena tengok pada muka surat muka surat 44 nanti. Muka surat 44 nanti. Dia ada, kita akan sebut. Muka surat 44 nanti. Surat 44 sehinggalah sampai kepada contoh 40. Daripada muka surat 44 sampai contoh 40 nanti kita akan bahas satu persatu pula berkaitan dengan syarat-syarat tamyiz yang satu, syarat tamyiz kedua macam mana, syarat tamyiz ketiga macam mana. Okey. Boleh?
darah lemah dia tu, darah lemah dia tu yang kata mesti tidak kurang 15 malam. Maksudnya apabila berlaku pada contoh 44 tu. Contoh 40. Apabila berlaku darah kuat datang semula. Bila darah mula ada darah kuat, lepas tu darah merah, lepas tu ada darah kuat. Yang ni yang dia berhajat kepada darah lemah tidak kurang 15 hari, 15 malam tu. Yang kata darah berterusan yang kategori istimrar tu. Okey. Sekarang contoh 19. Contoh 19. Sabar, tak apa. Sabar. Nanti insya-Allah lah. Insya-Allah dia akan sampai bab dia semua akan terhurai lah. Dia akan terhurai. Dia akan terhurai semua nanti. Jadi soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk yang belum dibincangkan, saya tak jawab secara detail lagi lah. Kerana kalau saya jawab secara detail pun, besar kemungkinan tak dapat dipahami dengan jelas juga. Boleh faham lah. Okey. Ada sahabat-sahabat kita yang tulis darah qawi tu maksudnya darah kuat. Okey. Contoh 19. Dia kata pertama kali keluar darah. Bila sebut pertama kali ni maksudnya tajuk dia tajuk mubtadaah lah. Tu. 8 hari darah kuat. 10 hari darah lemah. 10 hari darah lemah. Merah. Okey. Macam mana kita nak hukum? Okey. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 hari keseluruhan kan ni, keseluruhan 18 hari. 8 hari yang pertama darah kuat. Kuat kita isyarat kepada hitam lah. 10 hari darah seterusnya darah merah. Okey. Hitam maknanya kuat lah. Merah maknanya lemah lah. Jadi kalau perempuan yang pertama kali keluar darah, dia tak pernah ada adat, dia kenal darah, dia mumaizah. Bila dia kenal darah, ingat, bila kenal je darah kuat, hukum sebagai haid. So sekarang ni, bila jadi macam ni, keterangan dia kata apa? Darah 8 hari pertama dihukum sebagai haid. Sebab apa dihukum sebagai haid? Kerana darah kuat. Kerana darah kuat. Kerana darah kuat. 10 hari berikutnya dikira sebagai istihadah. Sebab apa? Kerana darah lemah. Kerana darah lemah. Okey. Mandi hadas pada permulaan hari ke-16. Mandi hadas pada permulaan hari ke-16.
Bila masuk hari ke-16, mandi. Kenapa kena mandi pada hari ke-16? Kerana hari ke-16 ini bukan lagi berada dalam tempoh maksima haid. Sebab tempoh maksima haid sampai hari ke-15 sahaja. Okey, dia pun bila dah sampai hari ke-16, tak boleh tunggu dah, kena mandi. Waktu hari pertama sampai hari ke-15 masih keluar darah, boleh tunggulah. Pasal apa? Masih di dalam tempoh maksima haid. Kena ingat. Minima maksima haid ni mesti sentiasa kena bawa. Sentiasa kena bawa dalam ingatan. Jelas dulu. Jelas dulu. Okey. Bila hari ke-16 tengok masih keluar darah, nak tak nak, mesti mandi. Wajib mandi. Mandilah mandi hadas. Bila dah mandi hadas, darah yang 15 hari kebelakangan tu nak hukum macam mana? Yang darah kuat saja dihukum sebagai haid. Darah lemah dihukum sebagai istihadah. Berapa hari darah kuatnya? 8 hari. 8 hari yang pertama tu sajalah haid. Betul? Nak? Lagi 7 hari? Lagi 7 hari tu dihukum sebagai istihadah. Maka yang dihukum sebagai istihadah, darah lemah itu wajib qada lah. Qada solat. Qada 7 hari. Nah, start daripada 16 yang dimandi ni, walaupun ada darah, solat macam biasa. Pasal dah memang sah-sah istihadah. Bersama dengan 7 hari yang kebelakang. Cuma 7 hari kebelakang tu kenapa kena qada? Pasal waktu tu tengah keluar darah dalam tempoh maksima haid. Jadi dia tak bolehlah solat. Waktu yang haram untuk dia solat. Kerana waktu sah untuk haid. Kalau berhenti hari ke-14, semua dia haid. Kalau berhenti hari ke-15 pun, semuanya haid. Tapi tak berhenti hari ke-15. Hari ke-16 pun tak berhenti lagi. Oleh kerana tak berhenti hari ke-16 tu lah yang dia kena mandi. Yang belakang ni ada separuh istihadah, separuh haid. Yang mana istihadah? Yang darah lemah. Yang mana yang haid? Yang darah kuat. Nah, jelas ada lagi? Jelas tak lagi? Okey. Contoh 20. Boleh kan? Boleh contoh 20? Boleh kan? Saya tak boleh pula. Contoh 20. Sama je contoh 18 dengan contoh 19 ni sama ya. Beza dia beza hitungan hari saja. Ya, kena qada solat balik setelah dia mandi pada hari ke-16. Tapi kalau hari ke-16 tak keluar, berhenti ngam-ngam ke hari ke-15. Tak qada lah semua tu, semua jadi haid. Kalaulah daripada hari pertama sampai hari ke-8, hitam, hari ke-9 sampai hari ke-15 merah, lepas tu berhenti, tak ada apa-apa. Hitam pun haid, merah pun haid. 15 hari haid. Pasal apa? Pasal dia duduk dalam tempoh maksima haid, sah. 15 hari, 15 malam haid. 15 hari, 15 malam haid ni, sama ada dia pernah haid sebelum ni ke, ataupun dia baru pertama kali haid ke, tetap sah sebagai haid. Walaupun sebelum ni dia dah beradat sekalipun, adat dia dulu 7 hari je. Tiba-tiba kali ni keluar terus sampai 15 hari, stop. Dia dapat adat baru lah, jadi 15 hari lah adat baru dia. Darah lemah sekurang-kurang 15 hari tu kira dari hari pertama haid juga kan? Darah lemah sekurang-kurang 15 hari. Syarat tamyiz mana ada darah lemah sekurang-kurang 15 hari? Saya tak faham. Darah lemah sekurang-kurang 15 hari tu kira dari hari pertama haid juga kan? Darah lemah sekurang-kurang 15 hari. Tolong perjelaskan balik. Saya tak faham soalan Puan Nadilah Mastikar.
Darah lemah sekurang-kurang 15 hari tu kira dari hari pertama haid juga kan. Darah lemah sekurang-kurang 15 hari ni dia masuk, dia tak ada kalau syarat tamyiz, dia tak ada darah lemah sekurang-kurang 15 hari. Oh, darah lemah tidak kurang 15 hari 15 malam. Kalau syarat ketiga tu. Jika hari istihadah tu keluar darahnya sedikit, ada sedikit, ada tak ada darah, tetap tak boleh solat ya ustaz. Hari istihadah yang mana? Hari istihadah yang mana? Hari istihadah yang di dalam 15 hari tu. Kalau hari pertama sampai hari ke-8 darah hitam kan tadi. 9, 10, 11, 12 sampai 15 sampai 16 sampai 17 sampai 18 contoh tadi. Ni semua darah merah. Darah merah. Bila dah yang ke-16 keluar lagi, dia mandi. Yang belakang ni dihukum sebagai istihadah. Wajib qada balik. Yang sini ke maksudnya yang kata darah sekejap ada, sekejap tak ada? Nak kena jelas sikit tu. Kalau yang di sini, yang pada hari contoh, kata hari ke-11, hari ke-11 ni, keluar sekejap berhenti. Masa berhenti tu mandi wajib. Mandi wajib, solat. Tiba-tiba lepas mandi wajib, besok hari ke-12, ada pula darah. Ada pula darah yang hari ke-11 ni punya solat batal. Kalau yang dimaksudkan di sini, yang start daripada 16 ni. 16 ni mandi ada darah. Lepas tu saat lagi bermula pada 17, tengok Zuhur tak ada darah. Tak ada darah, solat macam biasa. Tak payah mandi. Tetap juga solat macam biasa. 16 ni pun solat macam biasa. Pasal ada hukum istihadah. 17 ni ada ke tak ada darah, tetap solat macam biasa. 18 pun ada atau tak ada darah, solat macam biasa. Jadi yang mana satu maksud Puan Fatin Fatihah ni? Kalau dalam tempoh sini, bila tak ada darah, mandi, solat. Bila ada darah, tak boleh solat. Berhenti darah, mandi balik. Pasal yang ke belakang ni semua dah hukum haid. Kalau itulah maksud yang dimaksudkan oleh Puan Fatin. Kalau darah berhenti hari ke-16, darah yang keluar 9, 19 tu, kena qada. Ya, kena qada. Pasal apa? Pasal dia dikira darah lemah. Kalau darah berhenti hari ke-16, darah yang 9 sampai 15 tu, kena qada solat. Berhenti pada hari ke-16, kena qada Sebab dah keluar daripada tempoh maksima. Ni Puan Ummu Fidai ni kena betul balik jawapan. Saya sahabat kita Mangga Merah tanya, kalau darah berhenti hari ke-16, bila berhenti hari ke-16, maknanya dah keluar daripada tempoh maksimum haid lah. Maka yang belakang ni jadi istihadah lah. Bila istihadah wajib qada. Puan Ummu Fidai kalau dengar ni tolong. Okey. Ada sahabat kita Mangga Merah tanya. Puan Fatin tadi jelas dah belum? Sahabat kita Mangga Merah dia tanya. Itu sambung tak internet tu? Anda tu sambung tak tu? Enggak yang dalam ni. Ni tak ada.
Okey. Dah on hotspot lah. Okey. Minta maaf lah, internet tak apa nak elok lah. Tempat saya lah ni. Okey. Yang tadi jelas ah, clear ah. Mana saya mana yang terlepas tadi soalan-soalan tadi. Saya minta maaf ah. Okey, nak ulang balik. Ya. Soalan last tadi pun tak tahu apa dia soalan last tadi ya. Soal balik ah, pasal tadi saya terputus tadi ni baru dapat tengok balik. Cuma tadi yang last tadi yang sebelum lain saya sangkut tadi saya sempat baca soalan Puan Fatin tadi tanya kalau darah waktu istihadah tu putus-putus tak wajib solat. Kalau waktu dalam 15 hari ni, contoh hari ke-11 ni berhenti darah, wajib mandi, wajib solat. Hari ke-12 keluar balik, maka hukum haid balik, maka tak boleh solat. Yang solat 11 hari bulan hari ke-11 punya tu batal. Tapi kalau di sini 16 ni dia dah mandi. Nak 16 ni dia dah mandi. Bila dah mandi sama ada keluar darah atau tak keluar darah tetap wajib solat. Dan tak perlu mandi lagi. Okey. Okey. Lepas tu ada mangga merah tadi. Dia kata kalau hari ke-16 berhenti darah, hari ke-9 sampai 15 ni macam mana? Di 9 sampai 15 ni wajib qada balik pasal 16 berhenti darah. Bila 16 berhenti darah, mana darah tu keluar sehingga melebihi 15 hari 15 malam. Cuma tadi siapa tadi yang jawab tadi? Ummu Fidai dia jawab tak payah qada pasal dalam haid. Sebenarnya tak tepat tu. Kalau berhenti pada hari ke-15, ya tak payah qada, tapi berhenti hari ke-16. Mana hari ke-16 tu masih ada lagi darah. Jadi dia dah berlanjutan. Solat yang sebelah tu batal kena qada ke tak payah qada? Pasal apa? Pasal dalam tempoh haid. Tempoh sahid. Yang soalan darah sampai ke-7, 8, ke-15, darah kuning. Tu je sempat baca. Moga ada lagi tuan punya FB kat sini. Tu. Siapa dia tadi? Okey, habis. Mudah-mudahan dah jelas balik. Okey. Sekarang sudah tekan on balik ya? Sekarang contoh 20. Satu lagi je. Sabar Ansat . Siapa yang ada urusan boleh keluar dulu, nanti dia tengok balik Tapi macam nak bagi habis juga contoh 20 ni. Contoh 20 sekarang adalah habis harap-harap dah selesai yang tadi-tadinya. Okey, contoh 20. Okey. Dia kata pertama kali keluar darah 12 hari darah lemah. 12 hari darah lemah. 13 hari darah kuat. 13 hari darah kuat. 12 hari darah lemah. 1 darah lemah ni isyarat pada merah lah. 1 hingga 12 darah merah. Lemah lemah.
Darah lemah. 1 hingga 12 darah lemah. Kita kata merah lah. Contoh di sini. Lepas tu 13 sampai 25. Darah kuat. Kita kata hitam lah. Betul tak? 13 sampai 25 ni, 13 hari. Okey. Okey. Tak apalah, silap tu biasa. Tak ada masalah apa. Seronok kerana berlaku kesilapan dan dapat diperbetulkan. Yang kita takut, duk berasa betul je. Itu yang kita takut. Okey. Itu yang kita takut. Okey. Okey. Yang kita takut tak ada orang betul. Darah merah dengan coklat, merah lagi kuat kan? Ya betul, merah lagi kuat. Okey. Saya ni lagi banyak salah. Ingat? Kena kritik bagai apa semua. Tapi tak apalah, kita belajar lah. Baik, okey. Contoh ni. Okey, sambung balik. Contoh ni. Dia kata perempuan ni pertama kali datang darah. Dia kenal darah. Dia mumayyizah. Pasal tajuk kita mumayyizah kan? Syarifah Bahari. Macam darah 7 hari darah kuat, hari ke-8 hingga ke-15 darah kuning dan putus-putus. Lepas tu 16 hingga 18 masih kuning dan putus-putus dan putih. Adakah ini kira istihadah? Ya, ni nak cerita ni. Lebih kurang soalan contoh 20 ni ya. Muka surat 35 ni. Okey. Dia perempuan ni pertama kali datang darah. Dia mumayyizah, dia kenal darah. Waktu dia datang darah pertama kali ni, dia terus istihadah. Istihadah ni makna darah terus berterusan keluar daripada tempoh maksimum haid lah. Cuma dia tahu yang kata hari pertama sampai hari ke-12 darah merah. Hari pertama sampai hari ke-12 darah merah. Tak apalah. Waktu keadaan sebenar, masa tengah keluar darah merah ni daripada hari pertama sampai hari ke-12 ni, dia kena tunggu ke ataupun dia solat macam biasa? Tengok keterangan. Kita tengok keterangan contoh 20. Darah 12 hari pertama dikira sebagai istihadah. Namun semasa sedang keluar darah ini, darah yang 12 hari pertama merah ni, tetap kena tunggu kerana ia darah tersebut, darah merah yang pertama 12 hari pertama ni masih dalam tempoh maksimal haid dari permulaan keluar darah. Maknanya daripada hari pertama sampai hari ke-12. Pada situasi semasa hari pertama sampai hari ke-12. Sebut pun hari pertama sampai hari ke-12. Dah sebut hari pertama sampai hari ke-12. Keadaan semasa pada hari ke-12 tu, dia berada dalam tempoh maksimum haid ke tak? Cuba kita bayangkan sekarang ni tengah berlaku, sedang berlaku. Waktu dia tengah keluar hari pertama, merah, hari kedua merah, ketiga merah, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 merah tu, adakah dia boleh solat? Tak boleh lah, pasal dia di dalam
dalam tempoh maksimal haid. Dia bukan tahu yang sat lagi mesti nak keluar hitam pula. Dia tak tahu keadaan yang sebenarnya, dia tak tahu pun. Yang kita bincangkan ni, benda yang telah berlaku. Boleh faham? Yang sebenarnya pada ketika sedang berlaku, dia tetap kena tunggu. Tu yang keterangan kata. Darah 12 hari pertama dikira sebagai istihadah. Namun, dikira sebagai istihadah ni setelah berlaku habis. Setelah berlaku habis untuk kita jatuh hukum. Namun semasa sedang keluar darah ini, keadaan tengah keluar waktu daripada hari pertama sampai ke-12 waktu darah merah tu, dia kena tunggu. Sebenarnya dia kena tunggu. Kerana dalam tempoh maksimal haid. Yang hitam ni belum berlaku lagi. Tengok keterangan seterusnya. Muka surat 36 sambungan. Darah 13 hari berikutnya. Darah 13 hari berikutnya dikira sebagai haid kerana ianya darah kuat. Bila hari ke-13, tengok daripada merah bertukar hitam pula. Tak apalah bila bertukar hitam masih dalam tempoh maksimal haid. Betul tak? Dia kena tunggu juga. Okey. Kemudian mandi hadas setelah habis keluar darah kuat 13 hari. Tidak mandi hadas pada hari ke-16 kerana pada 12 hari pertama berlaku perubahan sifat darah daripada lemah kepada darah kuat. Qadha solat untuk 12 hari pertama pada darah lemah yang dikira sebagai istihadah. Ada darajah dalam tu, dalam contoh kita tu. Abang kata apa? Gambaran dia. Pada hari pertama merah, kedua merah sampai ke-12 merah. Dia tetap kena tunggu. Pasal apa? Pasal dalam tempoh sah haid. Tak kira lah warna apa pun. Cuma contoh sini kita kata merah. Macam soalan kawan kita tadilah. Dia kata darah kuat 7 hari. Lepas tu daripada hari ke-8 dah mula kuning, putih-putih sampai hari ke-15. Hari ke-16 kuning balik. Tak putih-putih dah. Maka dia bersambung dah antara 15 dengan 16. Okey. Jadi bila berlaku begitu, keadaan dia sama macam keadaan sini lah. Siapa yang tanya tadi? Ada sahabat kita tanya tadi kan? Puan Syarifah Bahari. Okey. Jadi, bila hari ke-13 bertukar daripada merah kepada hitam, dia tunggu juga. Kalaulah pada hari ke-15 warna hitam tu berhenti. Kalau pada hari ke-15 berhenti. Tidak bersambung dengan hari ke-16, maka semuanya daripada hari pertama sampai hari ke-15 sama ada merah ataupun hitam, kuat ataupun lemah, semuanya dihukum sebagai haid. Tetapi di sini darah hitam itu berterusan melebihi tempoh maksimal haid daripada hari pertama yang merah tu. Daripada hari pertama keluar sampai hari ke-15 hitam, hari ke-16 hitam lagi. Bila hari ke-16 hitam lagi, maka tak boleh mandi lah dia. Pasal tak boleh mandi, automatik 12 hari yang pertama darah lemah ini dihukum istihadah. Sebab ini cerita pertama kali. Dan dia mumayyizah. Bila dia nampak darah lemah bertukar kepada darah kuat, darah kuat itulah yang dihitung sebagai haid apabila telah berlarutan kepada hari yang ke-16. Okey. Faham? Okey. Jadi hari ke-16 dia tak mandi lah lagi. Pasal apa dia tak mandi? Pasal dia tahu yang darah merah yang pertama daripada hari pertama sampai ke-12 itu telah pun menjadi darah
Darah istihadah. Sebab apa? Sebab dia mumayyizah, dia kenal darah. Dia kenal darah. Okey. Jadi darah hitam dia terus keluar sehingga hari ke-25 berhenti. Berapa hari jumlah daripada hari ke-13 sampai hari ke-25? Jumlah dia 13 hari. 13 hari ni lah haid, dia mandilah selepas habis hari ke-25. Baru dia mandi wajib. Lepas tu dia tunggu solat tadi lama tak solat daripada hari pertama sampai hari ke-25 tak solat. Ya, dia tak solat selama 25 hari. Tetapi qadanya berjumlah 12 hari, mengambil kira 12 hari yang pertama darah merah tadi. Pasal apa darah merah ni tak dihukum sebagai haid? Kerana syarat mumayyizah ialah darah kuat sahaja dikira sebagai haid. Jelas dah dulu. Darah coklat kuat ke lemah? Darah coklat nak tahu kuat ke lemah, tengoklah nak lawan dia darah apa. Kalau darah coklat ni dihukum sebagai darah perang. Darah yang dikategorikan turutan terakhir. Maka darah coklat ni lawan dengan apa pun dia lemah. Coklat ni dia kategori darah paling bawah daripada 5 darah dalam mazhab Syafi'i. Dia ada hitam, dia ada merah kekuningan, kemudian dia ada kuning, dia ada coklat keperangan. Coklat keperangan ni, keruh ni, dia duduk bawah sekali. Jadi dia nak lawan dengan apa pun dia kategori lemah. Okay. Ni untuk yang pertama kali je kan. Kalau beradat jadi macam biasa kan. Kalau beradat jadi macam biasa. Kalau beradat, dia mumayyizah ke dia ghairu mumayyizah? Walaupun dah beradat ni nanti dalam tajuk muqtadah. Bila tajuk muqtadah, nak tengok dia mumayyizah ke ghairu mumayyizah. Dia ada juga. Kalau walaupun pernah beradat, tetapi dia kenal darah ke tidak? Okey. Dia tajuk nanti. Soalan tu nanti. Tajuk pada muka surat 64 dan seterusnya. Okay. Kalau darah merah, kuantiti darah lebih banyak daripada darah hitam. Dia bukan cerita banyak atau sikit. Dia cerita dia sifat darah tu dan warna darah tu. Kalau darah hitam sehari, darah merah 14 hari. Hitam tetap kuat juga. Dia maksud dia begitu ya. Boleh jelas Kalau darah coklat berbelang dengan merah, dia ambil merah. Kalau 1 hingga 12 tu merah yang kuat, bau pekat. Sedangkan hitam tu cair tak berbau. Jadi hitam tetap kuat ke? Jadi merah tu yang kuat. Jadi setengah pendapat mengatakan merah dan hitam sama-sama kuat. Yang ni boleh rujuk nanti pada contoh 26. Puan Syarifah Nur Rashidah. Dia akan ada contohnya pada muka surat pada muka surat 42, contoh 26 nanti. Merah pekat dengan hitam cair. Boleh? Okey.
Jadi sama-sama kuat. Bila sama-sama kuat, tengok mana yang datang dulu. Nak? Pasal dia hitam tentu kuat daripada merah. Cuma hitam tak berbau. Nak? Merah pula yang berbau. Nak? Hitam pula cair. Merah pula yang pekat. Jadi dia ada kontra antara sifat dengan sifat. Jadi di sini dia akan menjadi sama-sama kuat. Bila sama-sama kuat, tengok mana yang datang dulu. Boleh tengoklah muka surat 44 contoh 26 nanti. Nantilah kita masuk. Puan Syarifah dapat nanti dia akan ada contoh tu. Ada insya-Allah. Boleh. Wanita. Walaupun darah merah sedikit berbanding darah coklat ya. Ya, bila berbelang saja dia ambil belang tu belang kuat ke belang tu contoh coklat, ada belang merah, dia kira merah. Walaupun sikit je belang tu. Jelas dulu? Jadi contoh 20 ni oleh kerana berlaku perubahan darah, maka darah yang lemah di awal tu tak dihukum sebagai haid. Okey. Okey. Habis berhenti kat situ pasal seterusnya permasalahan 3 jenis darah. Nak? 3 jenis darah. 3 jenis ni maknanya dia ada lemah, kuat, lemah balik. Jenis pertama kuat, jenis kedua lemah, jenis ketiga jenis pertama lemah, jenis kedua kuat, jenis ketiga lemah balik. Lepas tu sekali dia ada yang mula-mula kita akan bicara lemah, kuat, lemah, lepas tu kuat, lemah, kuat. Macam mana nak kira? Nanti lepas ni tajuk lepas ni sambung nanti pula, tak boleh malam ni semua. Minta maaf lah. Kemudian saya nak tanyalah ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan, kalau ada para asatizah, ustaz, ustazah ataupun ada tuan guru yang mungkin turut mengikuti, puan guru, tuan guru yang mungkin turut mengikuti pengajian kita, perkongsian kita ini, saya mohon maaf. Kalau cara penyampaian saya ini nampak macam terover santai sangat. Tak santai tapi terlebih santai. Lepas tu macam tak steady lah orang kata. Saya minta maaf banyak-banyak pasal memang saya sengaja menggunakan kaedah sebegini supaya dengan harapan pendengar tidak menjadi terawang-awangan dengan sebab mungkin perbahasan berkaitan dengan darah wanita ini agak berat bagi sesetengah orang. Jadi bila berat ni nanti dia mudah untuk lemah semangat. Jadi saya minta maaf lah. Itu saja. Harap-harap dapat disambut dengan baiklah kaedah dan cara yang saya guna pakai ni. Kalau kata tak selesa, kita akan tukar cara lain lah pula. Cuma kalau orang yang dah pernah mengikuti perkongsian daripada permulaan pertemuan kita dulu, mungkin dia dah boleh faham. Tak ada apa pun. Cuma saya berpegang kepada jangan ada caci, cela, kutuk dan tipu daya. Jadi mudah-mudahan tak berlaku benda tu di dalam penyampaian saya. Dan kalau terkena kepada sesiapa secara tak sengaja, saya minta maaf lah. Memang tak pernah terfikir pun nak tuju ke siapa-siapa pun.
Itu saja. Tak? Okey. Jadi macam biasalah sebelum kita akhiri ni, daurah 20 sifat hati masih lagi dibuka dan takkan ditutup pun. Cuma tarikh siaran langsungnya pada 30 hari bulan nanti bermula malam 9.30 malam sampailah 3 hari bulan. Dan kalau ada orang yang nak masuk selepas-lepas tu pun masih lagi boleh masuk pasal boleh mengikuti secara ulangan. Ya. Berbaki beberapa hari lagi lah, kurang lebih 10 hari lagi. Bicarakan asas bagi ilmu tasawuf pada bicarakan kelakuan-kelakuan hati. Nah. Nah. Ni apa pula ni? Tiap-tiap hujung-hujung tu hujung hari berapa tu soalan kawan. Nak tahu juga. Kelas 9.30 biasanya. Ada kadang-kadang saja mungkin jadi awal sikit. Tu. Okey. Baik. Jadi siapa yang berminat boleh lagi mendaftar untuk kelas daurah 20 sifat hati. Daurah fiqh kita dah selesai. Untuk orang yang mengikuti daurah rukun qauli, kita pun dah buat kelas tambahan berkaitan dengan rukun-rukun solat yang lain. Dan insya-Allah jika tidak ada halangan untuk grup rukun qauli nanti kita akan sambung pula dengan solat jamak qasar. Kita tak buka daurah baru untuk jamak qasar, kita sambung terus di grup rukun qauli sahaja. Untuk grup rukun qauli insya-Allah kita akan cuba cari masa untuk sambung pula bicara berkenaan solat jamak qasar. Solat jamak qasar. Okey. Kemudian untuk daurah sifat 20 sifat hati pula, setelah selesai daripada daurah kitab 20 sifat hati tu, insya-Allah kita akan lanjutkan lagi di grup daurah 20 sifat hati juga untuk baca beberapa perkara-perkara daripada kitab penawar bagi hati. Kita lanjutkan terus je. Kita tak payah nak buka-buka banyak-banyak daurah lah, kesian orang nak bayar banyak. Kan? Ada yang mampu, ada yang tak mampu. Kan? Jumlah bayaran sedikit atau banyak itu subjektif. Itu subjektif. Jadi cukuplah orang bayar sekali je, saya tak buat dah. Nak buat pula nanti daurah untuk jamak qasar pula. Kita tak maulah jadi beban pada orang. Ikut-ikutkan yuran yang dikenakan tu pun semata-mata untuk nak menaikkan komitmen sahaja. Okey. Lepas tu kita nak bagi tahulah kalau iklan-iklan daurah yang daripada pihak kita, saya harap sangat tuan-tuan puan-puan tidak sebarkan iklan-iklan daurah yang kita buat melalui AKF Muhibah ke dalam grup-grup yang menjalankan daurah-daurah berbayar juga. Saya harap fahamlah kot. Contohnya kita buat daurah sekian dengan jumlah bayaran sekian. Jadi kalau tuan-tuan bukan admin, bukan pemilik grup, lepas tu yang menganjurkan daurah-daurah berbayar juga. Jadi jangan post kat dalam grup tu lah. Kita takut nanti kita takut pasal sebelum ni pernah berlaku seolah-olah macam kita berlawan ke apa ke, kan? Faham tak maksud saya? Contohnya kita ni ada join group, satu grup
grup pengajian berbayar. Kita ahli biasa je dalam grup tu. Itu kita tengok ada iklan grup ni buat daurah ni. Patut-patut kita jangan pipuh dalam grup tu. Pasal bukan grup kita. Takut nanti admin, pemilik kepada pengurusan kepada grup yang kita duk join yang berbayar juga tu. Anak, dia takut salah faham je, takut fikir macam-macam. Itu saja yang kita harapkan. Itu saja. Tapi kalau grup-grup biasa ni, Facebook sendiri ke apa semua, disilakan sebar. Jadi dia tak ada isu. Okey. Sekali lagi kita bagi tahu untuk ahli grup Rukun Qauli, kita akan sambung lagi kelas tambahan kita daripada yang apa kita Rukun Qauli itu, kita sambung lagi untuk jamak qasar. Dan nanti untuk 20 sifat hati, kita insya-Allah setelah selesai 20 sifat hati, di grup yang sama juga, ahli yang sama juga akan dapat mengikuti lanjutan daripada kitab Penawar Bagi Hati. Itu. Okey, jelas dulu nah. Yang kita cuba sampai ni jadi maklumat awal lah. Itu maksudnya. Kemudian yang terakhir untuk tahun 2023 ni, selepas daripada daurah 20 sifat hati, insya-Allah akan ada daurah penutup untuk tahun 2023, daurah tauhid pula. Fiqh untuk rukun qauli, bab solat apa semua tu kita selesai dah. Lepas tu yang akan datang terdekat ni tasawuf. Lepas tasawuf, penutupnya nanti sebelum habis tahun 2023, kita akan buat daurah berkaitan dengan tauhid. Sebahagian daripada perbahasan ilmu tauhid. Yang mana yang tu nanti kita akan maklum. Dan kitab pun saya dah siap. Bukanlah saya karang, saya cuma susun semula dalam bentuk alih tulisan Jawi kepada Rumi dan dibuat ta'liq. Ta'liq ni buat nota kaki, buat syarahan ringkas. Saya dah siap dah. Nanti kita akan launching lah. Harap dapat. Sebab apa saya buat? Adakah kerana nak mengambil kesempatan untuk nak meraih keuntungan dengan jualan kitab? Ya, memanglah nak cari untung. Tapi bukan keuntungan itu sebagai keutamaan. Saya buat dengan izin guru supaya dapat dipelajari dengan lebih mudah bagi orang yang baru nak menjebakkan diri dengan ilmu turas daripada kitab-kitab turas. Kerana kitab tu asalnya kitab Jawi yang bahasanya, bentuk penulisannya, yang kalau orang yang tak pandai Jawi, yang tak pernah baca Jawi dengan kaedah balarah dan uslub Jawi yang diguna pakai dalam kitab yang kita nak guna untuk daurah tauhid pada penghujung 2023 tu nanti, dia susah. Jadi saya cuba permudahkan dalam bentuk Rumi dan buat sedikit nota kaki, ta'liq dan juga sedikit syarahan ringkas. Itu saja. Insya-Allah. Okey, jelas nah. Itu saja habis. Okey. Ya, sumbangan untuk pondok Baba Asyik dan juga Ustaz Amza tu nanti depa dah siap dah, admin dah siap dah, nanti admin akan buat bahan. Siapa-siapa yang ada rezeki lebih bolehlah tolong guru-guru kita. Okey, habis dah. Saya harap jelaslah, minta maaf kerana ambil masa yang panjang daripada ibu-ibu ayah-ayah yang tak termasuk dalam pengajian, tapi mudah-mudahan dia ada manfaat. Okey. Kodah itu dulu. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa. Doakan semoga kita semua terus diberi kepahaman. Doakan semoga kita semua terus diberikan kemudahan. Doakan semoga kita semua terus diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solehah, beriman, bertakwa, bahagia, sejahtera, cemerlang dunia dan akhirat. Insya-Allah. Doakan saya juga. Salah silap saya mohon maaf.
Hargailah nikmat Islam dan iman. Hargailah nikmat Islam dan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.